Jom pantun bersama-sama dengan saya. Siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Kecoh sekecoh-kecohnya Dewan Rakyat semalam dengan tuduhan Perdana Menteri berkemungkinan besar telah berbohong dan tuntutan agar Perdana Menteri meminta maaf atas pembohongan tersebut. Ini semua rentetan daripada kes perolehan vaksin COVID-19 ketika zaman Perikatan Nasional satu ketika dahulu. Di mana kalau anda masih ingat, pada 8 Februari lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendedahkan antara lain perolehan vaksin COVID-19 oleh Kerajaan Perikatan Nasional pada ketika itu telah berlaku tanpa persetujuan Peguam Negara. Tonton video ini. Kementerian Kesihatan akan membentangkan kertas putih mengenai perolehan vaksin dan kos yang berkaitan, kerana sebahagiannya tidak mengikuti peraturan dan ditangani oleh Menteri tanpa persetujuan Jabatan Peguam Negara. Perkara ini memang telah havoc pada ketika itu, di mana mantan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi iaitu Khairy Jamaluddin telah menafikan sekeras-kerasnya dakwaan Perdana Menteri tersebut dengan menyatakan bahawa perolehan vaksin COVID-19 pada ketika itu berlangsung dan berlaku mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Dan pada minggu lepas, Timbalan Menteri Kesihatan iaitu Lokanisman Awang Sauni telah membentangkan usul kertas putih pengurusan perolehan vaksin COVID-19 di Dewan Rakyat, dan antara lain pembentangan tersebut telah menyatakan perkara yang sangat-sangat penting. Tonton video ini. Terima kasih Yang di-Pertua. Dengan sukacitanya saya berdiri di Dewan Yang Mulia ini untuk mengemukakan satu usul seperti berikut. Bahawa Dewan ini mengambil maklum bahawa perjanjian yang ditandatangani telah melalui proses semakan dan nasihat daripada Jabatan Peguam Negara bagi memastikan bekalan vaksin COVID-19 dapat diperoleh dengan segera. Nampak tak tuan-tuan dan puan sekalian? Menurut usul kertas putih tersebut, jelas dan ternyata bahawa perolehan vaksin COVID-19 ketika zaman Perikatan Nasional dahulu telah berlaku dengan kelulusan dan pengetahuan daripada pejabat Peguam Negara. Bermaksud ini secara tidak langsung telah menafikan sama sekali dakwaan oleh Perdana Menteri pada 8 Februari lalu. Dan ini mendorong mantan Menteri Kanan Pelajaran iaitu Dr. Radhi Jidin yang juga merupakan MP Putrajaya untuk bangkit di Dewan Rakyat semalam mencari siapakah yang sebenarnya patut dipersalahkan dalam kecelaruan ini. Tonton video ini. Jadi siapa nak minta maaf ini? Yang telah memberi gambaran bahawa seolah-olah perkara pembelian vaksin ini tidak dibawa melalui Peguam Negara, tapi dalam usul yang dibentangkan sendiri oleh Timbalan Menteri Kesihatan jelas bahawa dikatakan perkara ini telah dibawa kepada Peguam Negara. Apabila disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang saya kongsikan di sini, Anwar dedah perolehan vaksin tanpa persetujuan Peguam Negara. Ini disebut oleh Perdana Menteri 8 Februari 2023. Dan kita lihat dalam usul yang dibacakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan, saya baca usulnya bahawa Dewan ini mengambil maklum bahawa perjanjian yang ditandatangani telah melalui proses semakan dan nasihat dari Jabatan Peguam Negara. Jadi siapa nak minta maaf ini? Yang telah memberi gambaran bahawa seolah-olah perkara pembelian vaksin ini tidak dibawa melalui Peguam Negara, tapi dalam usul yang dibentangkan sendiri oleh Timbalan Menteri Kesihatan jelas bahawa dikatakan perkara ini telah dibawa kepada Peguam Negara. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang kita rasa risau bila Perdana Menteri mendakwa itu dan ini. Sebab kita takut kadang-kadang dakwaan itu dilakukan secara separuh masa dengan tidak ada asas yang betul, bukti yang kukuh dan sebagainya. Bak kata orang, main pakai hembus macam tu. Dan ini boleh menimbulkan fitnah dan juga keraguan terhadap pengurusan kerajaan yang terdahulu ataupun bila-bila masa sahaja. Dan ini merupakan satu tata kelola yang tidak baik yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri. Sepatutnya Perdana Menteri harus lebih berhati-hati sebelum mengeluarkan apa-apa saja kenyataan, terutamanya jika ianya melibatkan salah laku dan pelbagai lagi.
Kita tidak mahu negara luar, terutamanya pelabur-pelabur asing, melihat negara ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bercakap tanpa berlandaskan fakta dan akhirnya terpaksa menjilat ludahnya satu persatu. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yakin berkemungkinan besar beliau akan mencipta apa-apa saja alasan untuk menjustifikasikan dakwaan beliau terdahulu. Samalah ketika beliau telah kantoi tiada siasatan SPRM berkenaan dengan dakwaan PN menerima dana judi, di mana tak lama selepas kenyataan oleh Datuk Azalina itu, beliau mengatakan bahawa saya ada asas, sebab itu saya berani mengeluarkan kenyataan. Tapi sampai sekarang asas itu tidak kelihatan. Jadi pesanan kita kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, selaku rakyat Malaysia, kita memang mahu agar Datuk Seri Anwar Ibrahim fokus kepada usaha untuk memajukan negara ini, untuk membantu rakyat, meringankan beban rakyat, mengurangkan kos sara hidup, menurunkan harga barang dan juga untuk melegakan rakyat. Dan kita tidak mahu seorang Perdana Menteri yang hanya fokuskan masanya untuk mencari salah orang itu, salah orang ini, dedah itu, dedah ini dan sebagainya. Itu adalah kerja pembangkang. Ataupun mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim rindu untuk menjadi pembangkang. Tetapi nak buat macam mana? Mereka kini kerajaan. Dan bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.